Salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Semoga murid-murid berada dalam keadaan yang sihat. Bertemu lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah ternakan puyuh. Kemahiran yang perlu murid kuasai hari ini ialah menggunakan ayat tunggal mengikut konteks. Kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, muka surat 54 dan buku aktiviti jilid 2, muka surat 59 hingga 60. Ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Ternakan puyuh. Ini adalah burung puyuh dan juga telurnya. Biasanya puyuh diternak untuk dagingnya dan juga telurnya. Jadi biasanya daging puyuh ini digoreng dan juga telurnya dibuat sambal tumis. Sangat sedap dimakan. Ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh, Dina mengayuh basikal ke sekolah. Jadi Dina itu ialah satu subjek dan mengayuh basikal ke sekolah satu predikat. Jadi predikat ini adalah sesuatu yang menerangkan tentang subjek. Okey, ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Daripada petikan muka surat 54 itu dalam buku teks kamu, cikgu telah mengubah suai agar kita dapat dengan jelasnya mengenal pasti ayat tunggal yang terdapat dalam teks tersebut. Jadi cikgu telah ubah suai teks tersebut. Jadi bentuk begini. Jadi Encik Johari, mari kita baca. Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Jadi Encik Johari itu ialah satu subjek. Menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak ialah satu predikat. Beliau satu subjek. Mendirikan reban di hujung kampung merupakan satu predikat. Ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Beliau ialah satu subjek, menjaga puyuhnya setiap hari merupakan satu predikat. Julaihi ialah pembantu ayahnya, satu subjek. Pada waktu petang, satu predikat. Beliau, satu subjek, memasang lampu di dalam reban, satu predikat. Puyuh Encik Johari, satu subjek, semakin banyak ialah satu predikat. Berikutnya ialah Encik Johari, satu subjek. Mengira puyuh setiap petang, satu predikat. Banyak telur puyuh, satu subjek. Di dalam reban, satu predikat. Julaihi, satu subjek. Mengutip telur puyuh setiap pagi, satu predikat. Encik Johari, satu subjek. Menjual daging puyuh di pasar, satu predikat. Kemudian kamu dikehendaki menyambung. Bermula dengan menyambung cerita. Bermula dengan nenek. Nenek merupakan satu subjek. Sekarang kamu kena membuat satu predikat. Jadi apa yang nenek buat? Nah, nampaklah nenek di sini. Nenek menggoreng. Menggoreng apa tu? Menggoreng puyuh di gerainya. Itulah dia sambungan cerita tersebut. Dan ianya ialah satu predikat. Maka jadilah ayat tunggal. Baik, ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Kita akan menggunakan buku aktiviti jilid 2 muka surat 59. Tajuknya ternakan kuda. Kemahiran yang perlu murid kuasai ialah bina ayat tunggal berdasarkan gambar. Okey, ikuti pelajaran cikgu. Okey, ternakan kuda. Ayat tunggal. Kamu kena bina ayat tunggal. Tengok gambar. Encik Basri menanam rumput di agak-agak apa itu? Di kawasan lapang. Boleh ditulis di kawasan lapang. Ataupun di padang. Okey. Kemudian, Encik Basri memasukkan kuda ke... kuda dipelihara di mana? Dalam kandang. Masukkan kuda ke dalam kandang. Kemudian,
Gambar yang ketiga, dia sedang memikul sesuatu. Pada waktu pagi, Encik Basri akan memikul makanan kuda ternakannya. Kemudian dia buat apa itu? Dia masukkan apa? Encik Basri memasukkan makanan kuda ke dalam bekas yang disediakan. Seterusnya, ramai pengunjung melawat ke ladang kuda Encik Basri pada hujung minggu. Banyak kuda yang dia pelihara. Ramailah orang yang datang melawatnya. Dan dia dapat hasil daripada pameran yang dia buat. Ikuti pelajaran cikgu seterusnya. Kita akan menggunakan buku aktiviti jilid 2 muka surat 60. Ketam nipah. Ini gambar ketam nipah. Kemudian kenal pasti ayat tunggal, kemudian salin. Jadi kita kenal pasti dalam teks ni ayat tunggal dahulu, kemudian kita akan salin. Jadi yang pertama, Imran. Imran itu ialah subjek. Suka melihat ketam nipah. Jadi itu merupakan yang bergaris biru itu ialah predikatnya. Atau sesuatu yang menerangkan kepada subjek. Jadi ini merupakan ayat tunggal. Jadi kamu salinlah nanti ayat tunggal di bawah di dalam nombor 1. Imran meminta ayahnya membuat rak daripada besi. Imran itu ialah subjek. Meminta ayahnya membuat rak daripada besi merupakan predikat. Itu merupakan nombor 2, ayat yang kedua. Ayat tunggal yang kedua. Dia dan ayahnya membeli sebuah akuarium fiber. Jadi dia dan, kalau jika ada kata hubung, maka ini bukanlah ayat tunggal kerana ia ada dan. Kata hubung ini menunjukkan ini adalah ayat majmu'. Jadi ini tidak perlu ditulis. Akuarium itu diletakkan di tempat beratap supaya tidak panas. Jadi supaya ialah kata hubung. Jadi ini bukan merupakan ayat tunggal. Seterusnya, Imran membeli beberapa ekor anak ketam nipah untuk dijadikan benih. Jadi ada perkataan untuk di sini, dia bukanlah merupakan ayat tunggal. Kini dia membelah, mula dengan dia membelah 40 ekor ketam nipah di dalam sebuah akuarium fiber. Jadi dia itu merupakan subjek, membelah 40 ekor ketam nipah di dalam sebuah akuarium fiber merupakan predikat. Jadi ini adalah ayat tunggal. Setiap hari Imran akan melihat ketam-ketamnya. Dia sangat tenang apabila melihat ketamnya bergerak. Oleh sebab ketamnya tidak banyak, dia menjual sebahagian daripada ketam-ketam itu. Kerana banyak sangat, dia pun menjual daripada ketam-ketam itu. Dia menjual ketam-ketam itu kepada jiran-jirannya. Jadi, ini merupakan ayat tunggal yang keempat. Jadi, kamu isilah jawapan kamu yang cikgu dah garis tadi ke dalam bahagian kosong di bawah ini. Nombor 1, Imran suka melihat ketam nipah. Yang kedua yang ini. Imran meminta ayahnya membuat rak daripada besi. Cikgu telah membantu kamu 2 ayat di sini. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, kamu tulis sendiri. Jadi yang ketiganya ini dan yang keempatnya ini. Masukkan dalam jawapan di sini. Itulah pelajaran kita hari ini. Semoga murid dapat membuatnya di dalam buku aktiviti. Jadi kenal pasti ayat tunggal dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, muka surat 54. Kemudian bina ayat tunggal berdasarkan gambar dalam buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2, muka surat 59 dan 60. Jawab soalan kuis yang cikgu berikan nanti. Sekian saja pelajaran kita hari ini. Semoga ianya bermanfaat.
Selamat belajar dan jaga kesihatan kamu.